Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin bermula dengan memperkenalkan keluarga Haji SM Zainal Abidin. Beliau adalah anak lelaki AP Sultan Maidin yang keempat. Duka cita gambar ibunya yang dikenali sebagai Mak Tan Chi tidak ada dalam simpanan keluarga kami. Keluarga beliau 9 orang kesemuanya, iaitu 6 lelaki dan 3 perempuan. Ini gambar anak-anak lelaki AP Sultan Maidin. Anak sulung yang bernama Muhammad Ibrahim meninggal dunia semasa masih muda dan tak ada dalam gambar ini. Dari kiri, anak kelima SM Muhammad Hussein, anak ketiga SM Muhammad Hanif, anak kedua SM Muhammad Yusuf, anak keempat SM Zainal Abidin, dan anak keenam SM Muhammad Ishaq. Untuk makluman para hadirin yang berasal dari Tanjung, SM Hanif ialah bapa mertua kepada Prof. Datuk Muhammad Gaus Nasruddin. Beliau kahwin dengan sepupu saya. Orang Tanjung kata, uruk kapal. Satu kapal dalam bahasa Tamil. Saya pernah bertanya bapa saya, kenapa dia seorang saja yang namanya tidak mula dengan Muhammad. Beliau sendiri pun tidak pasti. Mereka kesemuanya dilahirkan di rumah nombor 167 Lorong Cekla, yang sekarang ini dinamakan Jalan Argyle. 3 orang anak perempuan AP Sultan Maidin ialah Fatimah B, Syahrum B, dan Zaitun B. Gambarnya tidak ada dalam simpanan. Beberapa orang cucu AP Sultan Maidin yang agak dikenali ramai, terutama orang-orang Tanjung, ialah Abdul Majid SM Muhammad Yusuf yang pernah menjawat beberapa jawatan kanan dalam kerajaan, antaranya Pengarah Intan, Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan dan kemudiannya Kementerian Kesihatan, Datuk Haji Nur Ahmad Mokhtar SM Muhammad Hanif, mantan pengurus besar Penang Development Corporation PDC, abang saya Datuk Haji Zainul Alam SM Zainal Abidin, pengarah RTM Pulau Pinang. Abang ipar saya Datuk Haji Aziz Muhammad Ibrahim, bekas Exco Negeri Pulau Pinang. Beliau adalah anak kepada Puan Fatimah B Sultan Maidin. Datuk Seri Haji Sheikh Daud Muhammad Ismail, bekas Hakim Mahkamah Rayuan, adalah anak Puan Syahrum B Sultan Maidin. Itulah serba sedikit tentang keluarga SM Zainal Abidin. Haji SM Zainal Abidin telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Chowrasta, Jalan Hatin. Kemudian, sesudah tamat darjah 4, beliau telah berpindah ke Government English School. Di waktu itu, sekolah itu terletak di Jalan Fatwa, berhadapan dengan Mahkamah Tinggi. Apabila Penang Free School di Green Lane, sekarang Jalan Masjid Negeri, siap dibina, Haji SM Zainal Abidin berpindah ke situ. Pada tahun 1916, beliau telah lulus peperiksaan senior Cambridge. Oleh kerana umur masih muda, beliau mengambil peperiksaan senior Cambridge 3 kali dan mendapat grade 1 dalam ketiga-tiga peperiksaan. Semasa menjadi penuntut darjah 9, beliau pernah menjadi ketua murid, head boy, selama 2 tahun
iaitu pada tahun 1917 dan 1918. Oleh kerana pengajian dan kelulusan senior Cambridge yang amat cemerlang, pihak sekolah di bawah guru besar Mr. R.H. Pinghorn telah menganugerahkan pingat Order of Merit kepada beliau. Seorang lagi anak Melayu yang mendapat anugerah sedemikian ialah Datuk Paduka Dr. Abdul Wahab Arif pada tahun 1935. Kerana minat beliau hendak menjadi seorang guru, Mr. H.R. Cheeseman, pengarah pelajaran negeri Pulau Pinang, telah menawarkan kepada beliau jawatan guru pelatih di Penang Free School pada tahun 1918. Setelah terlatih, beliau berkhidmat sebagai seorang guru di Penang Free School selama 20 tahun. Sebagai seorang pendidik yang gigih, beliau menabur bakti mendidik anak bangsa. Semasa menjadi guru, beliau telah banyak menyumbangkan tenaga dan khidmat bakti dalam meningkat pencapaian akademik pelajar-pelajar. Itulah objektifnya yang utama sebagai seorang guru dan pendidik di Penang Free School. Di antara penuntut-penuntutnya di Penang Free School adalah YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulair Raja Perlis, Tun Dr. Lim Chong Yu, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Tan Sri Syed Hassan Aidit, Dr. Syed Muhammad bin Alwi Al-Hadi, Dr. Abdul Aziz bin Omar, Datuk Paduka Dr. Abdul Wahab Arif, Dr. Abdul Ghani bin Muhammad, dan Haji Yusof Rawa, bekas Presiden PAS. Semasa menjadi guru, beliau mempunyai minat yang tinggi terhadap aktiviti sukan serta mencebur diri dalam pergerakan pengakap. Beliau berminat dalam sukan kriket, bola sepak dan jiu-jitsu, judo. Beliau telah menjadi juara dalam pertandingan judo antara sekolah-sekolah. Minat Haji S.M. Zainul Abidin terhadap aktiviti pengakap begitu mendalam sehingga beliau dikurniakan bintang Baden-Powell semasa menjadi ketua kumpulan pengakap di Georgetown. Dan seterusnya dinaikkan pangkat menjadi penolong Pesuruhjaya Pengakap Melaya. Semasa berada di dalam pergerakan pengakap, hobi beliau adalah memasak. Hobi ini diiktiraf apabila beliau dipilih menjadi pengadil di dalam satu pertandingan masak-memasak oleh kumpulan pengakap seluruh tanah Melayu yang telah diadakan di Pulau Pinang. Apabila sudah meningkat umur 22 tahun, bapaknya memberi nasihat kepadanya supaya berfikir sama ada hendak berumah tangga atau tidak, kerana calon bakal pengantin pun sedang menunggu. Bukan orang lain tetapi jawi peranakan juga. Haji S.M. Zainul Abidin bersetuju dengan pendapat ibu bapanya. Beliau telah diijab kabulkan dengan seorang gadis yang rupawan dari kampung Jawa Lama, Pulau Pinang. Gadis rupawan itu bernama Wan Rashidah atau Cik Wan binti Hamid Sultan Marikan. Perkahwinan telah berlangsung pada tahun 1922. Kasih sayang terhadap istrinya tidak berbelah bagi walaupun sibuk dengan jadual di sekolah. Mereka mempunyai 11 orang anak dan seorang anak angkat. 8 lelaki dan 4 perempuan. Saya anak bongsu, lelaki.
Ini gambar anak-anak lelaki. Berdiri dari kiri, anak yang ke-8, Zainal Alauddin. Anak ke-6, Haji Zainal Aminuddin. Anak ke-9, Haji Zainal Akbar. Duduk dari kiri, anak nombor 5, Datuk Haji Zainal Aziz. Anak yang kedua, Zainal Amil. Anak sulung, Haji Zainal Arifin. Dan anak yang ketiga, Datuk Haji Zainal Alam. Saya tak ada dalam gambar ini kerana masa itu saya bertugas di Brunei. Ini pula gambar anak-anak perempuan. Anak perempuan sulung, Datin Hajah Wan Cik. Anak kedua, Hajah Wan Majmin. Anak perempuan yang ketiga, Hajah Wan Embun. Dan yang akhir, Datin Hajah Cik Miah. Semasa mengajar di Penang Preschool, beliau mempunyai kepakaran dalam pengajaran beberapa mata pelajaran, termasuklah ilmu alam, sastra, English literature, bahasa Latin dan bahasa Perancis. Ketika berkhidmat sebagai seorang guru terlatih, beliau sedar bahawa dengan kelulusan minima, beliau tidak akan berjaya untuk mencapai kemajuan yang tidak terbatas. Oleh kerana keinginannya dan minatnya untuk terus maju dalam bidang pendidikan, beliau telah membuat beberapa penyelidikan bagaimana hendak belajar sehingga mendapat ijazah universiti luar kampus, off-campus degree. Akhirnya, beliau telah bertekun dan mengikuti kursus melalui pos dengan Universiti London, dan dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau telah lulus peperiksaan menjadi anak Melayu yang pertama mendapat ijazah BA dari Universiti London sebagai siswa luar kampus pada tahun 1933, sesudah mempunyai 8 orang anak. Sungguh pun berkelulusan BA, beliau masih diberi gaji guru biasa saja, sehinggalah pada tahun 1938, apabila ibu pejabat Jabatan Pelajaran di Singapura di waktu itu telah mengiktiraf kelulusan beliau. Setelah berkhidmat di Penang Preschool selama 20 tahun, Haji SM Zainal Abidin telah dilantik mengambil alih jawatan guru besar di Francis Light School daripada guru besar bernama Mr. T.P.M. Lewis. Murid-murid sekolah kagum melihat seorang Melayu menjadi guru besar di sekolah Inggeris. Tugas beliau bukan saja memantau kedudukan pendidikan murid-murid sekolah atau prestasi guru-guru, malah beliau bermain peranan yang aktif dengan memasuki bilik darjah untuk mengajar. Mata pelajaran yang beliau minat mengajar ialah ilmu alam, ilmu kesihatan, dan sastra Inggeris, English literature. Kerap kali, murid-murid akan dibawa ke Dewan Besar Sekolah untuk mengambil bahagian dan berlakon watak-watak mengikut buku sastra yang dipelajari itu. Murid-murid diberi peluang berinteraksi supaya mereka dapat memahami cerita yang dilakonkan itu. Demikian juga dengan mata pelajaran ilmu alam. Murid-murid mesti tahu melukis peta-peta supaya walau apa peta di hadapan mereka pun,
mereka berasa lebih senang untuk menceritakan dan menulis tentang kedudukan sesuatu negara dengan tepat dan mudah. Keputusan peperiksaan murid-murid meningkat. Sesudah beliau berkhidmat selama 10 tahun sebagai guru besar di Francis Light School, beliau dinaikkan pangkat menjadi Nazir Sekolah-Sekolah Melayu di Pulau Pinang. Setelah berkhidmat selama 2 tahun sebagai Nazir, beliau bersara pada tahun 1953. Tetapi masih aktif dalam bidang pelajaran dan urusan politik negara. Selepas bersara dalam usaha untuk meningkatkan pelajaran pelajar-pelajar yang terkandas, terutamanya murid-murid atau penuntut-penuntut di dalam peperiksaan darjah 9 Senior Cambridge atau School Certificate, beliau telah membuka kelas tuition khas untuk pelajar-pelajar ini di rumahnya. Beliau mengajar hampir ke semua mata pelajaran kecuali lukisan. Apabila bilangan pelajar menambah, beliau telah berusaha untuk mengadakan sebuah kelas di bangunan klinik jururawat di Jalan McAllister yang dinamakan Parent School. Kesatuan Anak-anak Muda Muslim atau Young Muslim Union YMU telah ditubuhkan pada tahun 1911 dan dipimpin oleh seorang pemuda yang gagah bernama Hamid Khan. Young Muslim Union tidak bergerak pintas kerana keahliannya terbatas. Apabila pemuda-pemuda jawi peranakan telah meningkat umur, mereka mula masuk menjadi ahli YMU. Salah satu sebab peningkatan keahlian ialah kerana aktiviti-aktiviti YMU yang sangat menarik, terutama sekali dari segi membantu meninggikan ekonomi orang-orang Melayu jawi peranakan. Selain daripada itu, juga hal-hal pelajaran, agama, sosial dan sukan diberatkan. Kebanyakan keahliannya terdiri dari para pemuda Melayu yang elit dan boleh berbahasa Inggeris selain dari bahasa Melayu. Ahli-ahli digalakkan menaruh minat dalam aktiviti-aktiviti persatuan dan sentiasa menghadiri mesyuarat serta memberi sokongan padu dalam semua aktiviti agama, sosial dan sukan. Haji SM Zainul Abidin telah dipelawa bersama-sama abang-abangnya Haji SM Yusof dan SM Hanif dan adiknya SM Hussein untuk menjadi ahli Young Muslim Union kerana didapati mereka ini adalah daripada golongan yang terpelajar dan berdisiplin. Buah fikiran mereka telah dapat mempengaruhi serta menggalakkan orang-orang Melayu lain menyertai Young Muslim Union. Inilah satu-satunya kelab peranakan Melayu yang mempunyai tempat untuk bermain tenis, biliar dan badminton. Selain dari kegiatan sukan, tiap-tiap tahun selepas sahaja perayaan Hari Raya Aidilfitri, Young Muslim Union akan mengadakan jamuan besar-besaran perjumpaan silaturahim antara ahli-ahli, keluarga mereka
dan golongan-golongan Daif. Di majlis itu, pelbagai jenis makanan disajikan dan banyak hadiah disediakan untuk kanak-kanak yang hadir. Jamuan tersebut diikuti dengan pertunjukan magic atau silap mata. Pancaragam yang masyhur juga turut menghiburkan para jemputan. Haji SM Zainul Abidin telah dilantik menjadi Presiden Young Muslim Union dari tahun 1935 sehingga mulanya peperangan dunia kedua. Selepas perang, Young Muslim Union telah gagal mendapat sokongan dari ahli-ahli oleh kerana ramai ahli-ahlinya terlibat dalam kegiatan Persatuan Melayu, Pulau Pinang dan juga UMNO dan lain-lain lagi. Lama-kelamaan, YMU pun dibubarkan. Haji SM Zainul Abidin, selain dari melibatkan diri dalam YMU, juga menjadi ahli dalam Persatuan Pengakap Pulau Pinang dan All Frees Association. Pada tahun 1933, muncul satu lagi badan yang terdiri dari ahli-ahli penulisan dan karyawan. Badan ini dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena. Ia diwujudkan untuk mendirikan satu perhubungan dan persahabatan yang sempurna di antara ahli-ahlinya bagi menjiwakan satu ikatan persahabatan yang kukuh di antara satu sama lain, menggalakkan karang-mengarang dan kegemaran membaca di dalam bahasa Melayu sesama ahli-ahlinya. Persatuan itu juga bertujuan menyelidik dan meluaskan pengetahuan sejarah tanah air, adat resam dan penggunaan bahasa Melayu. Yang cerdik pandai buat pertama kalinya berjumpa di Taiping untuk mengadakan mesyuarat perasmian. Mesyuarat telah melantik Haji SM Zainul Abidin sebagai yang dipertua PASPAM yang pertama pada tahun 1934. AJK-nya terdiri dari Tuan Syed Sheikh Al-Hadi, Muhammad Yunus bin Abdul Hamid, SM Hanif, Muhammad Ali bin Kalam, Nyak Muhammad Amin, Muhammad Soro bin Manas, dan Muhammad Hashim. Setiausahanya ialah Tuan Said Alwi bin Said Sheikh Al-Hadi. Sebagai aktiviti riadah, beliau akan kumpulkan anak-anak untuk bercerita kepada mereka cerita-cerita dongeng rekaan sendiri. Kegemaran ini beliau lakukan sehingga dapat cucu-cucu. Beliau juga tidak ketinggalan bermain muzik. Beliau boleh bermain pelbagai jenis alat muzik seperti harmonium, organ dan piano yang dipelajari dari kawan-kawan yang bermain alat-alat tersebut. Beliau telah menubuhkan pancaragam Darussalam Harmonium Party yang dianggotai oleh anak-anak beliau, dan permainan pancaragam tersebut berjaya disiarkan melalui stesen radio ZHJ Pulau Pinang dalam tahun 30-an. Tentera Jepun menyerang Melaya pada tahun 1941 dan Pulau Pinang jatuh ke tangan pemerintahan Jepun pada bulan Disember 1941 setelah dihujani dengan bom. Setibanya tentera Jepun di Pulau Pinang, tugas pertama mereka adalah membebaskan semua banduan di dalam penjara di Pulau Pinang. Bukan saja Pulau Pinang, di seluruh Melaya.
Haji SM Zainul Abidin telah dikerah oleh pegawai kanan tentera Jepun untuk berkhidmat dengan kerajaan tentera Jepun. Pekerjaan beliau ialah sebagai juruhebah stesen radio Jepun Pulau Pinang yang bertempat pada mulanya di stesen radio ZHJ di Jalan Perak, dan selepas itu berpindah ke CRC, Chinese Recreation Club, diubah suaikan oleh kerajaan Jepun dan dijadikan Penang Hoso Kyoku Broadcasting Station. Ketua propaganda Jepun di masa itu ialah Lieutenant Hani Inaba, dan Dai Nippon Propaganda Officer Lieutenant Taro Nagasawa menjadi pembantunya. Haji SM Zainul Abidin juga bertekun mempelajari bahasa Nippon, bahasa Jepun, dan membuat terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Pegawai-pegawai Jepun tertarik dengan sikapnya. Sesudah mempelajari bahasa Jepun dalam sedikit masa, beliau dapat mengarang sebuah buku kecil belajar bahasa Jepun dalam 6 minggu. Buku ini laris dijual dan dicetak sehingga 4 kali. Semasa pemerintahan Jepun, ramai guru sekolah Inggeris tidak mempunyai pekerjaan kerana sekolah-sekolah Inggeris ditutup sama sekali. Ramai beralih kepada menjalankan pekerjaan sendiri seperti berniaga kecil-kecilan, menjual kuih muih, menjual kayu bakau, arang, dan ada juga yang melibatkan diri dengan kedai-kedai runcit atau bercucuk tanam. Mereka tanam sayur untuk dijual di pasar-pasar. Yang mempunyai tenaga masih boleh mempertahankan diri, tetapi yang lemah ramai ditimpa penyakit dan akhirnya meninggal dunia akibat kekecewaan. Haji SM Zainul Abidin bekerja dengan rajin dan dedikasi sebagai juruhebah bahasa Melayu, stesen radio Jepun, sehingga mendapat kepujian daripada ketuanya. Lieutenant Hani Inaba telah ditukar ke Kuala Lumpur untuk mengetuai cawangan propaganda Jepun bagi seluruh Malaya. Sebelum ia bertukar ke sana, beliau telah menaikkan pangkat Haji SM Zainul Abidin menjadi ketua juruhebah. Dengan kenaikan pangkat itu, beliau telah diberi seorang penolong juruhebah bernama Bashir bin Haji Ahmad. Itu juruhebah Melayu yang kedua. Pada bulan Jun tahun 1945, peperangan Pasifik berakhir akibat pihak bersekutu Amerika dan Inggeris bersepakat melepaskan bom atom di 2 wilayah Jepun, iaitu Hiroshima dan Nagasaki. Beratus ribu rakyat Jepun berkorban akibat serangan itu. Selepas itu, Maharaja Hirohito telah menyerah kalah dan seterusnya mengarahkan tenteranya meletakkan senjata. British Military Administration, BMA, pada bulan September tahun 1945 mulai berkuasa semula di Malaya, dan pada bulan Oktober, Haji SM Zainul Abidin telah dijemput oleh bekas rakan sejawatnya
di Penang Preschool, Mr. J.N. Davis, yang bertugas dengan British Military Administration supaya membuka semula Francis Slade School dan bertugas kembali sebagai guru besar. Beliau telah juga diminta mendaftarkan semula murid-murid yang hendak meneruskan pelajaran mereka. Setelah pendaftaran Francis Slade School beroperasi seperti sedia kala, guru-guru sekolah yang bekerja sebelum perang semuanya kembali bertugas, walaupun ada di antara mereka yang telah uzur. Haji S.M. Zainul Abidin boleh dikatakan seorang pendidik yang berpandangan jauh, seorang pengarang, penterjemah, pemuzik, pencipta lagu, pengarah lakonan, dan juga seorang reformis yang berkarisma. Beliau juga menegaskan betapa pentingnya orang-orang Melayu mempelajari bukan sahaja bahasa Melayu tetapi perlu menguasai bahasa Inggeris dan juga lain-lain bahasa. Melalui bahasa Inggeris, pelbagai ilmu dapat dipelajari dan dikuasai. Seperti abangnya Haji S.M. Yusof, Haji S.M. Zainul Abidin juga telah menghasilkan beberapa buah buku yang popular pada masa itu. Beliau telah mengarang 6 buah buku dan menterjemah 3 buah buku. Buku-buku yang dikarang ialah buku Ilmu Pengakap tahun 1938, Latihan Bahasa Kebangsaan 1958, Anak Monyet dengan Lebah 1958, Speak Malay in 5 Weeks 1959, Ucapan-ucapan yang tersedia dalam bahasa kebangsaan untuk semua masa 1960, God and Man 1965. Buku-buku terjemahan ialah buku Latihan Ilmu Alam, terjemahan dari buku Dr. L.I. Lewis 1960, Pelik Tetapi Benar dari buku Sexology 1961, Kejadian Luar Biasa Masa Cuti Sekolah, terjemahan buku fiksyen C.L. Jackson 1963. Tahun 1945-1957 menyambung semula politik Melayu untuk menuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu. Waktu itu merupakan jangka masa yang penting dalam sejarah perkembangan politik orang-orang Melayu. Mereka hendak menuntut keadilan dan mahukan Malaya merdeka. Di antaranya ialah penentangan penubuhan Malayan Union oleh kerajaan British dan menentukan penubuhan kerajaan persekutuan yang akan meletakkan orang-orang Melayu pada kedudukan yang lebih terjamin daripada apa yang dicadangkan oleh Malayan Union. Peristiwa tersebut telah mempengaruhi perkembangan dan kegiatan politik orang Melayu, khususnya di Pulau Pinang. Apabila selesainya Kongres Perhimpunan Melayu, maka dengan serta-merta Kongres tersebut telah bersetuju menubuhkan satu badan politik yang dinamakan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, dalam bahasa Inggeris United Malay National Organisation atau nama ringkas UMNO, di bawah kepimpinan Allahyarham Datuk On bin Jaafar. Wakil-wakil kesemuanya bersetuju dan digesa
supaya tiap-tiap negeri menubuhkan UMNO dengan kepentingan menentang Malayan Union sekeras-kerasnya. Ketika itu, dua orang ahli Parlimen British, iaitu Lieutenant Colonel Rhys Williams dan Captain Gammons, melawat tanah Melayu bagi meninjau sikap penduduk berhubung dengan Malayan Union. Ini telah memberi peluang kepada orang-orang Melayu, terutamanya di Pulau Pinang dan seberang Perai, untuk menyatakan pendirian mereka tentang Malayan Union. Satu pertemuan di antara Lieutenant Colonel Rhys Williams dengan pemimpin-pemimpin Melayu Pulau Pinang dan seberang Perai telah diadakan pada 26 hari bulan Mei tahun 1946. Di antara mereka yang hadir termasuk SM Aidit, Dr. K. Muhammad Arif, Haji SM Zainul Abidin, Haji Mokhtar, dan Cikgu Nur bin Ahmad. Turut hadir juga adalah wakil dari ahli-ahli Persatuan Melayu Pulau Pinang, manakala seberang Perai pula diwakili oleh Encik Muhammad Sopi bin Ibrahim dan Encik Hashim bin Awang. Besar kemungkinan perjumpaan tersebut telah dianjurkan oleh Persatuan Melayu. Perjumpaan telah diadakan di Hotel ENO. Bagi pihak wakil-wakil Melayu, mereka langsung tidak setuju dengan penubuhan Malayan Union dan membantah sama sekali sekeras-kerasnya. Haji SM Zainul Abidin di waktu itu memegang jawatan guru besar Francis Light School. Dengan kerjasama dan usaha beliau, Mesyuarat Agung UMNO Malaya yang ketiga diadakan di Pulau Pinang pada 23 dan 24 April 1948. Haji SM Zainul Abidin dilantik menjadi pengerusi tetap UMNO Malaya. Persidangan itu telah dihadiri oleh Datuk On bin Jaafar dan telah diadakan di Dewan Francis Light School. Upacara menaikkan bendera UMNO di perkarangan Padang Francis Light School telah diadakan sebelah pagi. Pada tahun 1948, politik orang-orang Melayu sekali lagi tergugat apabila orang-orang yang bukan Melayu di Pulau Pinang melancarkan gerakan pengasingan, secession movement, iaitu satu gerakan hendak mengasingkan atau mengeluarkan Pulau Pinang dari Persekutuan Tanah Melayu. Gerakan itu telah ditentang sehebat-hebatnya oleh Persatuan Melayu Pulau Pinang. Pada masa itu, Haji SM Zainul Abidin sedang menyandang jawatan Yang di-Pertua Persatuan Melayu. UMNO Pulau Pinang bersama-sama kelab-kelab Melayu telah menjadi satu badan penentang kuat cadangan pengasingan itu. Alhamdulillah, cadangan itu walaupun dibawa ke Britain telah ditolak oleh Parlimen British. Haji SM Zainul Abidin telah memegang jawatan Yang di-Pertua Persatuan Melayu Pulau Pinang dari tahun 1948 hingga 1951. Selepas itu, beliau telah tumpukan sepenuh tenaga terhadap UMNO kerana masa sudah tiba untuk terus bergolak mencapai kemerdekaan tanah air. Pada tahun 1955, Haji SM Zainul Abidin telah dipilih oleh Presiden UMNO
YTM Tunku Abdul Rahman untuk bertanding dalam pilihan raya persekutuan yang pertama bagi kawasan barat daya Pulau Pinang. Di waktu itu, Pulau Pinang hanya mendapat 2 buah kerusi saja, iaitu di Timur Laut dan Barat Daya. Calon MCA di Timur Laut ialah Encik Chee Swee Ee dan calon UMNO bagi kawasan Barat Daya ialah Haji SM Zainul Abidin. UMNO telah bersetuju dengan MCA dan Muslim League untuk menerima konsep kerjasama politik supaya ketiga-tiga parti membentuk satu pakatan yang diberi nama Perikatan khas untuk pilihan raya. Simbol yang dipersetujui ialah kapal layar. Haji SM Zainul Abidin telah menang besar dengan mendapat 14,865 undi, manakala calon lawannya seorang calon bebas, Isa Sulaiman, hanya mendapat 2,925 undi. Calon MCA Chee Swee Ee menang dengan mendapat sebanyak 7,253 undi. Beliau ditentang oleh 2 orang calon bebas. Selepas bersara dari kerajaan, Haji SM Zainul Abidin telah dipilih menjadi pengerusi UMNO di dalam Mesyuarat Agung UMNO Pulau Pinang pada tahun 1953. Semasa memegang jawatan tersebut, beliau mempunyai sepasukan ahli jawatan kuasa yang cekap dan mereka telah berikrar supaya UMNO Pulau Pinang patut mendirikan sebuah bangunan sendiri dalam tempoh yang terdekat. Dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, Haji SM Zainul Abidin telah berusaha mendapatkan sekeping tanah daripada sahabat karibnya Encik Hamid Khan yang menjadi waris kepada datuk neneknya bagi tanah tersebut. Tanah itu terletak di persimpangan Jalan Yahudi, sekarang Jalan Zainul Abidin, dan Jalan McAllister. Waris tuan tanah telah menyerahkan tanah itu dengan satu syarat, iaitu tanah itu hendaklah digunakan untuk mendirikan bangunan khas untuk kegunaan orang-orang Melayu dan dipajak selama 99 tahun. Alhamdulillah, pada tahun 1954, bangunan 2 tingkat siap dibina dengan kutipan derma daripada orang ramai selepas mengadakan beberapa program amal seperti persembahan boria dan sebagainya. Bangunan itu dinamakan Dewan UMNO. Inilah bangunan UMNO yang pertama dibina di seluruh tanah Melayu. Untuk mendapatkan lebih sumbangan wang, semua peringkat ahli UMNO Pulau Pinang dan seberang perai telah bekerja dengan kuat dan rajin, tidak kira dari pergerakan pemuda atau wanita. Kesemuanya berganding bahu untuk mencari wang secukupnya bagi membiayai pembinaan bangunan UMNO tersebut. Waktu Haji SM Zainul Abidin berasa terlalu gembira adalah pada detik-detik menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Beliau berasa gembira
kerana masih memegang jawatan pengerusi UMNO bahagian Pulau Pinang pada masa itu. Semua ahli UMNO di Pulau Pinang telah berkumpul di Dewan UMNO di Jalan McAllister pada 30 hari bulan Ogos 1957 mulai 6 petang untuk menghadiri upacara pembacaan Yasin dan Tahlil serta menyaksikan upacara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu di perkarangan Dewan UMNO. Pada genap pukul 12.30 malam, Tuan Syekh Hassan Bajunid melaungkan azan sambil Haji SM Zainul Abidin menaikkan bendera dengan dikelilingi oleh veteran-veteran UMNO dan juga ahli-ahli dan pemimpin-pemimpin UMNO, tidak kira lelaki atau perempuan, tua atau muda. Mereka melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Malam itu sungguh meriah dan bersejarah. Ada yang mengalirkan air mata serta berdoa agar sekali merdeka tetap merdeka. Jamuan nasi bungkus telah disajikan kepada semua yang hadir. Nasi bungkus, tuan-tuan dan puan-puan, pada masa itu, nasi bungkus. Perjumpaan merdeka berakhir pada jam 2 pagi dan para ahli UMNO bersurai dengan membaca selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunku Abdul Rahman Putra berikrar apabila tercapainya kemerdekaan Tanah Melayu, beliau dan rakan-rakan seperjuangan akan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Haji SM Zainul Abidin adalah salah seorang yang termasuk di dalam rombongan YTM Tunku ke Mekah. Pada 15 hari bulan Jun tahun 1958, beberapa orang ahli keluarga Haji SM Zainul Abidin berlepas ke Singapura untuk menghantar beliau dari lapangan terbang Paya Lebar. Kerajaan Malaya telah menyewa penerbangan khas dari syarikat KLM untuk membawa Tunku dan rombongan ke Mekah. Menghantar rombongan YTM Tunku dari Singapura ialah Encik Lim Yew Hock dan Encik Abdul Hamid Jumaat dan lain-lain ketua UMNO juga turut hadir di lapangan terbang Paya Lebar. Rombongan tersebut bertolak ke Colombo, Sri Lanka dan disambut oleh Governor Colombo di lapangan terbang dan dibawa ke rumah kerajaan untuk makan tengah hari. Penerbangan dari Colombo terus menuju ke Karachi, Pakistan dan disambut pula oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaya ke Pakistan, Encik Khalid Awang Osman. Beliau juga turut mengikuti rombongan untuk bersama-sama menunaikan fardu haji. Di Karachi, YTM Tunku serta rombongan dijemput untuk makan malam di rumah Perdana Menteri Pakistan, Brigadier Farooz Khan Noon. Selepas Pakistan, rombongan kemudian berlepas ke Abadan. Abadan ialah sebuah bandar di sempadan negara Iran dan Iraq. Abadan kaya dengan hasil minyak petrolnya. Semasa di Abadan, rombongan Tunku telah disambut oleh Wakil Republik Indonesia
yang bernama Bapa Sulaiman dan pembantunya Muhammad Saman. Selepas berada di lapangan terbang Abadan untuk beberapa ketika, rombongan terus berlepas ke Jeddah dengan pesawat yang sama, iaitu pesawat sewaan khas KLM. Alhamdulillah, pada 20 hari bulan Jun 1958 pada jam 1 tengah hari, kapal terbang KLM tiba di lapangan terbang Jeddah. YTM Tunku serta rombongan disambut oleh Tuan Syed Ahmad Jamalulail, wakil kerajaan Melaya di Jeddah yang pertama, dan isteri beliau Puan Aminah serta Tuan Haji Kadir Tamin, wakil pejabat urusan haji. Rombongan dibawa ke rumah Tuan Syed Jamalulail untuk berehat sebelum berlepas ke Madinah. Syekh Haji yang mengendalikan rombongan YTM Tunku ialah Tuan Haji Abdullah bin Yahya. Selepas berehat dan solat asar, rombongan pun berlepas ke Madinah dari Jeddah dengan 2 buah kereta Cadillac. Jarak dari Jeddah ke Madinah lebih kurang 420 km dan perjalanan mengambil masa selama 6 jam. Di Madinah, YTM Tunku dan rombongannya menginap di rumah tumpangan yang agak selesa dan yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Di waktu itu, pejabat urusan haji tidak mempunyai rumah tumpangan sendiri. Tunku dan rombongan masing-masingnya menunaikan solat di Masjid Nabawi. Semasa sembahyang di kawasan Raudah, Haji SM Zainul Abidin memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarganya di Pulau Pinang berada di dalam keadaan sihat. Beliau memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada beliau supaya dapat datang untuk menunaikan fardu haji bersama-sama isteri beliau kelak, insya-Allah. Sesudah itu, rombongan diberi peluang menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Selepas ziarah wida di Masjid Nabawi, rombongan berlepas ke Mekah dan berihram di Bir Ali. Apabila sampai di Mekah, rombongan diterima oleh seorang keluarga diraja untuk membawa YTM Tunku serta rombongan ke istana tetamu. Selepas solat Isyak, rombongan telah diberi peluang berjumpa dengan Raja Abdul Aziz Ibni Saud. Di majlis itu, Raja Abdul Aziz telah menghadiahkan sehelai jubah disulam dengan benang emas, seutas jam tangan emas dan senaskah Al-Quran besar kepada setiap ahli rombongan. Raja Abdul Aziz mengucapkan tahniah kepada YTM Tunku kerana usaha beliau mencapai kemerdekaan bumi Melaya daripada British. Selesai sahaja ibadat di Mekah, rombongan berlepas ke Arafah dengan Tuan Haji Kadir Tamin, pegawai dari pejabat urusan haji, dan penolongnya Tuan Haji Karim. Selepas wukuf di Arafah, rombongan berlepas ke Muzdalifah dan seterusnya ke Mina. Setibanya di Mina, Tunku didapati demam panas dan perlu berehat dalam khemah berhawa dingin. Tuan Haji Kadir Tamin telah berusaha memanggil seorang doktor Melayu yang bertugas untuk jemaah haji dari Melaya supaya mengubati Tunku. Selepas 2 hari, Tunku pun sihat seperti sedia kala. Di Mekah, Tuan Syed Ahmad Jamalulail dan isteri menjadi tuan rumah, menjamu
YTM Tunku serta rombongan makanan masakan ala Kedah. YTM Tunku, Haji SM Zainul Abidin serta lain-lain ahli rombongannya selanjutnya mengerjakan tawaf wida sebelum berlepas ke lapangan terbang di Jeddah untuk pulang ke tanah air melalui Singapura. Sekali lagi, Encik Lim Yu Hock bersama-sama Encik Hamid Jumaat dan lain-lain pembesar UMNO tiba di lapangan terbang Paya Lebar untuk menerima rombongan YTM Tunku. Haji SM Zainul Abidin terus balik ke Pulau Pinang dengan pesawat Malayan Airways dan disambut oleh sanak saudara di lapangan terbang Bayan Lepas. Satu perkara yang saya ingin mengumumkan ialah kegemaran Haji SM Zainul Abidin membuat ubat tradisional. Beliau mahir membuat ubat-ubatan tradisional seperti makjun, rempah ratus seperti putik buah kedekai, cabal pintal, biji buah pala, akar daun kaduk, lada ekor, getah anggur, madu lebah, minyak sapi, dan bermacam jenis lagi dibeli di kedai ubat. Beliau sendiri akan memasak ubat makjun di masa lapang khusus untuk isterinya selepas bersalin. Selain daripada membuat ubat-ubatan tradisional, beliau juga pandai memasak hidangan masakan India, Pakistan, Inggeris dan Melayu. Beliau juga boleh memasak berjenis-jenis jam menggunakan buah-buahan tempatan seperti buah pala, rambutan, manggis dan nanas. Beliau pakar mengarang cerita pendek, terutamanya apabila hendak diceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu beliau. Cerita-ceritanya berunsur kejadian dan keindahan alam. Beliau suka menasihatkan kanak-kanak supaya menghormati ibu bapa dan berbaik dengan jiran dan sanak saudara. Beliau berminat membela ikan mas. Banyak jenis ikan mas ditempatkan di dalam beberapa buah tangki di halaman rumahnya. Beliau sendiri akan berusaha menukar air apabila tangki-tangki itu kotor, memberi makan kepada ikan-ikan supaya hidup dengan sehat. Kerajaan sangat prihatin tentang usaha-usaha Haji SM Zainul Abidin untuk meninggikan taraf kedudukan, ekonomi dan pelajaran anak-anak Melayu dan yang bukan Melayu. Pada tahun 1953, Kerajaan British telah menganugerahkan kepada beliau pingat Jaksa Pendamai, JP. Beliau telah mewakili Pulau Pinang dalam beberapa badan kerajaan seperti University Court, Universiti Malaya, Laporan Abdul Razak dan Laporan Abdul Rahman Talib, ahli jawatan kuasa Badan Politik Perikatan, dan juga menjadi Yang di-Pertua Koperasi Perumahan Orang-Orang Melayu Pulau Pinang. Haji SM Zainul Abidin telah dianugerahkan dengan darjah kebesaran negara iaitu Johan Mangku Negara JMN pada tahun 1958 selepas sahaja Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Bagi memperingati jasa-jasa Haji SM Zainul Abidin BA sebagai seorang yang terpelajar dan pemimpin masyarakat yang berkarisma, sekolah menengah di Jalan Hamilton, Pulau Pinang telah dinamakan
Sekolah Haji Zainal Abidin. Tindakan ini adalah usaha daripada Tan Sri Haji Muhammad Yusof Latif. Sahabat karib Haji SM Zainal Abidin, Tan Sri Syed Abbas Al-Habsyi juga telah mencadangkan supaya rumah pangsa yang dibina oleh Koperasi Perumahan Orang-orang Melayu di Jalan Perak itu diberi nama Taman Abidin untuk mengenang jasa Haji SM Zainal Abidin yang menjadi pengerusi pertama koperasi tersebut. Memandangkan beliau tinggal di Jalan Yahudi begitu lama, Kerajaan Pulau Pinang bersetuju dengan cadangan Tan Sri Haji Muhammad Yusof Latif supaya jalan itu ditukarkan namanya ke Jalan Zainal Abidin. Haji SM Zainal Abidin telah meninggal dunia pada 8 hari bulan Disember tahun 1969 semasa berusia 71 tahun. Beliau disemadikan di tanah perkuburan Jalan Perak. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Sekian persembahan saya mengenai ayah saya yang tersayang, Haji SM Zainal Abidin, BA, JMN, JP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.